Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 13 Julai 2018. Hubungi polis dan mengaku membunuh mangsa. Itu yang dilakukan pembantu makmal Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad, Banting. Suspek kes cekik dan tikam kerani wanita sekolah itu Rabu lalu. Suspek yang baru 3 bulan bekerja di sekolah itu dipercayai mencekik dan menikam Zaimah Mahmud, 57 tahun kerana berdendam berikutan sering disindir mangsa. Hasil siasatan awal polis mendapati suspek mempunyai rekod perubatan berkaitan sekretari dan dia sudah direman bermula semalam sehingga 18 Julai depan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Saksikan butiran lanjut. Baru 3 bulan bekerja mempunyai rekod perubatan berkaitan sekretari dan membunuh kerana dipercayai berdendam berikutan sering disindir mangsa. Itu hasil siasatan awal polis berhubung pembantu makmal Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad, Banting. Suspek kes cekik dan tikam kerani wanita sekolah itu Rabu lalu. Suspek berusia 28 tahun itu direman 7 hari bermula Khamis sehingga 18 Julai depan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Dalam kejadian kira-kira 2 petang, suspek sendiri menghubungi polis dan mengaku membunuh mangsa Zaimah Mahmud, 57 tahun. Suspek yang terlibat itu sendiri telah menelpon pihak polis dan juga telah komunikasi kepada pihak kita. Dan kita anggap akan selesai lah. So, dia pun menceritakan bagaimana kejadian itu berlaku. Dan kita percaya bahawa kita dapat selesaikan kesihatan dalam masa dekat. Apa dosa mereka diperlakukan sedemikian rupa? Dicampak dari tingkat 2 bangunan, disumbat di dalam beg kanvas sebelum digantung di tiang wakaf surau dan dicampak pula di dalam parit. Itu 3 kejadian menyayat hati membabitkan bayi yang baru dilahirkan. Bayi lelaki dicampak ibu kandungnya dari tingkat 2 sebuah bangunan di Jalan Hentian 4, Kajang, 24 Jun disahkan meninggal dunia pada Sabtu lalu. Manakala mayat bayi perempuan yang diletakkan dalam sebuah beg kanvas ditemui oleh kanak-kanak Adam Mikail Muhammad Abdillah, 9 tahun di kawasan Wakaf Surau berhampiran rumahnya di Pantai Indah, Ampang Jaya pada 8.30 pagi Selasa lalu. Yang terbaru, mayat bayi seperempuan ditemui dalam parit di Kampung Atas Penget, Dewan Beta, Kelantan tengah hari Rabu lalu. Bayi itu dikatakan sudah meninggal dunia antara 7 hingga 8 jam sebelum dijumpai seorang penduduk. Berdasarkan siasatan awal, bayi itu mati lemas akibat dibiarkan oleh individu yang membuangnya. Ikuti laporan selanjutnya dan rangkuman kes jenayah sepanjang minggu ini. Bayi lelaki yang dicampak ibu kandungnya dari tingkat 2 sebuah bangunan di Jalan Hentian 4 Kajang 24 Jun lalu meninggal dunia pada 4.53 pagi Sabtu lalu. Dalam kejadian kira-kira 5 petang itu, bayi berkenaan ditemui Talayan Paliandi, 33 tahun berhampiran palang besi binaan selepas dicampak ibu kandungnya yang juga pekerja kilang warga Indonesia dari tingkat bilik air asramanya. Lelaki itu menyelamatkan bayi terbabit yang kemudian dirawat di Hospital Kajang. Suspek yang juga ibu kandung mangsa berusia 22 tahun sudah dituduh di Mahkamah Seksyen Kajang pada 6 Julai lalu mengikut Seksyen 307 dan 317 Kanun Kesiasaan kerana kesalahan menyebabkan kecederaan terhadap bayi dan menyembunyikan kelahiran dengan niat membuang bayi yang masih hidup. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Kajang Asisten Komisioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof dilaporkan berkata pihaknya akan merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi membuat pindaan tuduhan terhadap suspek mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh selepas bayi berkenaan meninggal dunia. Pada 8.30 pagi Selasa lalu, mayat bayi perempuan yang diletakkan dalam sebuah beg kanvas ditemui oleh kanak-kanak Adam Mikail Muhammad Abdillah, 9 tahun di kawasan Wakaf Surau berhampiran rumahnya di Rumah Pangsa Kos Sederhana 940 Pandan Indah, Ampang Jaya. Beg kanvas itu digantung di tiang wakaf berkenaan dan mayat bayi perempuan itu dipercayai baru dilahirkan kerana kepalanya masih basah dengan kesan darah dan air. Sementara itu, mayat bayi dalam parit dijumpai di Kampung Atas Pengit, Dewan Beta, Kelantan tengah hari Rabu lalu.
Actually, kurang pada kes malam yang dahsyat dibuang bayi yang meninggal di kawasan Kota Baru semalam. Jadi susulan pada siasatan awal kita dapati bahawa hasil pada postmortem, laporan postmortem, kita dapati bahawa bayi tersebut disyaki meninggal dunia lemas, disebabkan oleh lemas sebelum ianya dibuang di kawasan yang berlaku semalam. Jadi di sini kita setakat ni siasatan masih berjalan dan kita masih belum lagi syaki siapa-siapa. Namun begitu kita akan siasat secara terperinci lagi untuk dapat siapa yang pelakunya. Dan di sini saya menyerulah kepada masyarakat sekitar agar andai kata kalau ada maklumat yang kasar ke, yang terperinci ke, minta tolonglah bagi tahu pada kami untuk selesaikan kes ini dengan secepat mungkin. Polis Pulau Pinang merampas 306 kg syabu bernilai 15.3 juta ringgit dalam operasi di Pulau Pinang dan Kedah pada Jumaat. Pengarah Jabatan Siasatan Narkotik Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Saleh berkata 6 ahli sindiket ditahan dalam operasi yang sama. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Pulau Pinang di Georgetown pada Ahad. Di mana JNJN daripada Bukit Aman, Pulau Pinang dan juga Kedah telah melancarkan 4 serbuan di sekitar Pulau Pinang dan Kedah dengan menangkap seramai 6 orang ahli sindiket tempatan. Dan kesemua dadah-dadah ini, syabu yang terampas ini dalam bentuk pulaan asal tempatan dan juga untuk negara jiran. Berdasarkan pada jumlah rampasan yang agak besar. Seorang datuk berusia 71 tahun didakwa di Mahkamah Session Ipoh pada Khamis atas 2 pertuduhan mencabul dan merogol masing-masing 2 cucunya pada Jun lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan yang dibacakan secara berasingan dalam bahasa Punjabi di hadapan hakim. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa melakukan persetubuhan dengan cucunya berusia 6 tahun yang mana perhubungan itu adalah tidak dibenarkan mengikut undang-undang. Manakala bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa melakukan perbuatan amang seksual fizikal ke atas seorang lagi cucu perempuannya berusia 5 tahun dengan memasukkan jari ke dalam lubang dubur. Satu cop masuk Thailand, ongkos yang palsu. 14 cop masuk Indonesia yang palsu. 21 cop luar Indonesia palsu dan 6 cop rasmi kedutaan Indonesia. Jabatan Imigresen berjaya menumpaskan satu sindiket wak jam yang bergiat cergas dalam pemalsuan pasport dan cop keselamatan imigresen. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafar Ali berkata, sindiket berkenaan berjaya ditumpaskan dalam satu serbuan di Kampung Lindungan Petaling Jaya, Selangor kira-kira jam 10 malam semalam. Menurutnya, sindiket terbabit terkenal dalam kalangan warga asing dengan pelanggan tetap pula kebanyakannya dari Indonesia. Mustafar berkata, sindiket itu sudah bergiat aktif dalam pemalsuan dokumen sejak 5 tahun lalu dan berjaya mengauk keuntungan kira-kira RM50,000 sebulan. Pasport gambar-gambar. Mahkamah Magistrate Shah Alam pada Rabu menjatuhkan hukuman denda maksimum RM400 terhadap Datuk Seri Jamal Mat Yunus yang mengaku bersalah atas pertuduhan memecahkan botol arak menggunakan penukul besi di pintu pagar bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor tahun lalu. Tertuduh yang juga Ketua UMNO bahagian Sungai Besar membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memecahkan sejumlah botol arak menggunakan penukul besi sehingga mendatangkan bencana, bahaya dan kegusaran awam. Okey, untuk kes yang ni, Datuk Seri Jamal telah pun membuat pengakuan salah lah. Section 268 di mana hukumannya di dalam Section 290 memperuntukkan denda maksimum RM400. Dan kami pihak peguam memutuskan rayuan mitigasi lah bagi pihak Datuk Seri Jamal sebelum tadi selepas beliau membuat pengakuan bersalah di dalam gimmick yang beliau lakukan. Polis Diraja Malaysia mengesahkan bahawa bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman kini diletakkan dalam senarai dikehendaki atau wanted list. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata PDRM sudah pun menyerahkan notis merah kepada Interpol selain memaklumkan pihak berkuasa United Kingdom mengenai Musa yang berada di negara berkenaan sejak 16 Mei lalu.
Katanya buat masa ini tiada keperluan untuk menghantar pasukan bagi membawa pulang Musa yang kini disiasat atas satu laporan polis dibuat terhadapnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media program Derma Darah sempena peringatan Hari Polis ke-211 di Bukit Aman pada Rabu. Ya, kita dah pun alert pihak-pihak yang berkenaan termasuk rakan kita di UK dan kita juga sedang menunggulah kepulangan beliau ni. Saya yakin dia akan pulang ke negara kita balik dalam masa terdekat ni tadi. Dan setakat ni kita fikir kita tak ada keperluan untuk menghantar tim untuk ambil statement dan sebagainya di negara beliau, di mana beliau berada. Baiklah, demikian paparan kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus mengikuti kami dalam kalender jenayah untuk paparan berita menarik dan kejadian jenayah semasa. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa saja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian saja daripada saya, Syazwan Emsa dan kru produksi kalender jenayah. Kami tinggalkan anda dengan visual insiden Tam Luang yang menjadi perhatian dunia selepas 12 remaja pasukan bola sepak dan jurulatih mereka terperangkap dalam gua itu. Semua berjaya diselamatkan hasil kerjasama pasukan penyelamat tempatan dan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye-bye.